أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan pengajian kita dengan kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah sama-sama kita berselawat pada Nabi 10 kali. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena masih lagi berpeluang untuk kita berjumpa pada pagi yang mulia ini dalam rangka usaha kita untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kehidupan kita. Insyaallah pada pagi ini kita akan bersama pada tajuk yang baru, iaitu tajuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu daripada gaya hidup orang mukmin yang hendak mengikut sunnah Nabi, hari-harinya, detik-detik hidupnya senantiasa diserikan dengan zikrullah. Bukan diserikan dengan siolan-siolan, bukan diserikan dengan nyanyian-nyanyian, bukan diserikan dengan perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan Allah. Tidak. Bahkan kehidupan seorang mukmin itu setiap detik hidupnya diserikan dengan zikrullah. Barulah dikatakan hidupnya itu ikut sunnah. Barulah dikatakan hidupnya itu mengikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikrullah. Bahkan zikir inilah tuan-tuan merupakan minyak pelincir utama di dalam usaha kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang lain. Zikrullah adalah minyak pelincir yang pertama yang perlu kita serapkan, serasikan di dalam diri kita, kerana daripada zikrullah inilah nanti akan datangnya kekuatan dalam diri kita untuk kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang lain. Kerana zikrullah ini adalah punca hati mendapat kekuatan. Bila hati itu dapat kekuatannya, baru dia dapat gerakkan panca indera yang lain untuk beramal. Kalau hati itu sendiri kurus, sakit, kerana tidak dimandikan dengan zikrullah, bahkan melekat-lekat dan melekit-lekit penyakit-penyakit hati di hati, bagaimana panca indera yang lain nak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi? Mustahil. Mustahil sama sekali. Sebab itulah tuan-tuan yang dikasihi sekalian, zikrullah sangat penting. Ya. Jadi kalau itu saya nak kempen lah tuan-tuan sekalian, supaya belilah kitab zikir Al-Ma'thurat. Ya, Al-Ma'thurat yang disusun oleh Al-Imam Hasan Al-Banna. Bacalah Al-Ma'thurat itu. Ya, pagi dan petang. Baca. Setiap susunan zikir yang disusun oleh Imam Hasan Al-Banna itu diambil daripada hadis-hadis Nabi. Dan sememangnya ia adalah amalan-amalan Nabi yang ma'thur, yang boleh kita amalkan. Dan kata Syekh Abdul Halim, salah seorang daripada Syekhul Azhar, bila kita mengamalkan berbagai-bagai jenis zikir ini, maka setiap zikir itu ada cahayanya yang tersendiri. Maka bayangkan kita telah mengamalkan 10 jenis zikir.
maka setiap satu zikir itu ada cahayanya sendiri. Bagaimana? Apa akan terjadi pada hati? Jadi mari tuan-tuan. Hari ini masa banyak, boleh pergi dekat bandar Sungai Pelik. Dekat situ ada kedai buku-buku Islam, tanya dia. Saya nak al-ma'thurat. Boleh kita sama-sama amalkan. Ya, pagi petang, insya-Allah hati jadi bersih. Jadi pada pagi ini kita nak melihat pula bagaimana Imam Nawawi nak mengajak kita menghayati gaya hidup sunnah, iaitulah dengan memperbanyakkan zikrullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Wala dzikrullahi akbar. Dan sesungguhnya berzikir kepada Allah itulah yang paling besar. Ya, kita berada pada muka surat yang ke-182. Lupa nak sebut tadi. Kita berada pada muka surat 182, jilid yang kedua. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh berzikir kepada Allah itulah yang paling besar. Artinya keutamaannya yang paling besar, ya, berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Wala dzikrullahi akbar, Allah memberitahu kepada kita dalam Al-Quran, dalam Islam ini ada banyak ibadah-ibadah, tetapi ibadah zikir ialah ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila kita berzikir ni tuan-tuan, kita mengulang-ulangkan dengan lidah kita, dengan hati kita. Ulangkan apa? Kita ulang-ulangkan memuji Allah. Kita puji Allah. Contohlah kita sebut Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kita sedang memuji Allah. Maha suci Engkau, ya Allah. Engkau tiada kekurangan, ya Allah. Bahkan Engkaulah Tuhan yang maha sempurna, ya Allah. Kita ulang. Dan benda itu bila kita ulang, lidah kita menyebut, hati kita mentafsirkan akan keunggulan dan juga kesempurnaan Allah Ta'ala itu, maka bayangkan apa akan jadi pada hati dan lidah. Kita sentiasa memuji Allah, ulang. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, upaya dan tidak ada kekuatan, melainkan semuanya daripada Engkau, ya Allah. Kita ulang. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Kita ulang-ulangkan, bahkan kita pasakkan di hati kita bahawa tidak ada daya dan upaya melainkan daripada Allah. Bayangkan. Bukan saja kita dapat memuji Allah, tetapi kita dapat memasakkan satu akidah yang kuat dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala itu segala-galanya. Sebab itu zikrullah itu penting. Zikrullah itu sangat penting sebab kita memasak akidah ke dalam hati kita. Kita ulang-ulangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pasakkan ke dalam hati kita. Ulang demi ulang bahawa Allah itu yang maha agung, Allah itu yang maha besar, Allah itu yang maha hebat. Kita pasakkan secara berulang-ulanglah hati kita. Ini akan menjadikan keyakinan kita kepada Allah itu lebih kuat. Dan hati kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah. Sebab itu Allah sebut zikir itu ialah amalan yang paling besar di sisi Allah. Bila dalam hati telah diulang-ulangkan, telah dipasak-pasakkan bahawa Allah itu maha besar, Allah itu maha sempurna, ya, bayangkan tuan-tuan, hati ini akan terdidik. Dan bila dia terdidik bahawa Allah itu maha besar, Allah itu maha agung, karena kita ulang-ulangkan setiap hari zikir itu, maka hati ini akan membentuk satu sikap, satu perasaan bahawa dia nakkan Allah. Bila hati itu nakkan Allah, barulah dia akan gerakkan tangan, kaki, mata dan sebagainya untuk taat kepada perintah Allah, untuk kuat dan rajin mengerjakan titah perintah. Sebab itu tuan-tuan yang dihormati sekalian, zikrullah ini sangat penting. Disebutkan lagi dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-45. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun.
Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang beruntung, agar kamu menjadi orang-orang yang falah, orang-orang yang berjaya. Ya, tuan-tuan, dalam ayat ini Allah kata apa? Wazkurullaha katsira. Hendaklah kamu berzikir katsira, banyak-banyak. Bukan zikir sekali subhanallah sudah. Zikir yang dapat mendidik hati kita ini adalah zikir yang katsira, yang banyak-banyak. Ya, tetapi istiqomah, bukan zikir yang banyak-banyak tetapi sekali buat lepas tu tahun depan baru buat. Bukan. Zikir yang banyak-banyak tetapi istiqomah. Kata sebagian ulama, sekurang-kurang zikrullah itu ialah 700 satu hari. Sekurang-kurangnya. Kalau kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, sekurang-kurangnya 700. Boleh buat? InsyaAllah boleh. Kalau kita susun betul-betul sehingga dia jadi wirid kita. Lepas subuh 100, lepas zuhur 100, lepas asar 100, lepas maghrib buat 300, lepas isyak buat 100. Lama-lama 700. Bila kita amalkan, lama-lama 700 tak cukup rasanya. Akhir sekali akan berjangkit kepada 1000. Jangan buat sikit-sikit, buat banyak supaya hati kita terbiasa dengan itu. Kalau kita dah terbiasa dengan zikir tu 33 kali saja, nanti kita nak buat banyak dia rasa letih. Tak, kita buat banyak. Nanti dia akan naik. Sebab iman kita ini bila kita kuatkan dia dengan zikrullah, kita pasakkan dia dengan zikrullah, dia akan menjadi semakin kuat, semakin gagah, semakin bersemangat. Karena itu, mulakan. Paling kurang zikrullah ialah 7. Buatlah. Ya, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-205. Apa firman Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hatimu. Ya. Allah Ta'ala ajak kita buat zikir qalbi. Zikir ini ada 2. Zikir qalbi, zikir jahri. Zikir qalbi ini zikir dalam hati. Mulut tak bergerak. Tetapi hati dan fikiran berzikir. Tangan gerakkan tasbih. Ini zikir qalbi. Allah kata, wazkur rabbaka fi nafsika. Ya, dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hatimu. Tadarruan, dengan merendahkan diri. Wa khifatan, dan rasa takut. Jadi ketika kita berzikir itu, datangkan 2 perasaan. Apa dia? Tadarru', artinya merendah diri. Rasakan bahawa kita sedang berada di hadapan Allah yang Maha Agung. Kita sedang memuji dia, kita sedang memuja dia. Dalam keadaan diri kita ini hina sehina-hinanya dengan dosanya. Hina sehina-hinanya dengan dosa dan noda yang kita buat. Lalu kita menghadap dia dengan penuh rasa rendah diri selaku orang yang berdosa. Nak jumpa Allah, nak minta ampun pada Allah. Jangan kita berzikir tak ada rasa tadarruk. Pegang tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Tak ada datang rasa hati. Kita berzikir ni, kita datang berjumpa Allah dengan hati yang rendah, dengan hati yang terasa hina. Kerana dosa kita, kerana lemah kita. Kita nak puji Allah. Kita nak angkat Allah. Kita nak puja Allah supaya Allah itu sayang kepada kita. Ya. Datang dengan penuh perasaan tadarruk, wa khifatan, dan datang dengan penuh perasaan takut.
Kita datang tu ada rasa takut. Ya Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah. Api neraka Engkau aku tak tertanggung, ya Allah. Oleh itu aku nak dekatkan diri aku dengan Engkau, ya Allah. Aku nak puja Engkau, ya Allah. Lalu mulut kita pun Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Gitu. Datang bertemu Allah, memuji Allah dalam keadaan tadarru' dan juga takut kepada Allah. Dunal jahri. Dengan tidak mengeraskan suara. Maknanya jangan jerit-jerit. Zikir ini yang terbaik adalah dalam hati. Dalam hati. Ya, hati dan pikiran berzikir. Tak payah keluarkan dekat mulut. Tetapi andai kata kita ni duduk di peringkat permulaan. Kita ni orang permulaan, baru-baru nak baca zikir. Kalau zikir dalam hati nanti senang dibawa oleh syaitan. Senang diganggu oleh syaitan. Supaya tidak mengantuk, supaya tidak mudah diganggu oleh syaitan, kita kuatkan sikit. Kuatkan sikit. Tapi asal-asal zikir yang terbaik ialah zikir qalbi, zikir dalam hati. Ya. Dunal wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Bila kita nak berzikir ni, kata Allah, Allah kata pada waktu pagi maupun petang. Pagi dan petang. Sebab itu kita ada zikir pagi, kita ada zikir petang. Sebelum kita tengok muka WhatsApp, kita tengok dulu muka Quran. Sebelum kita tengok muka Facebook, tengok dulu muka Quran. Sebelum kita tengok muka surat khabar, tengok dulu muka Quran. Quran dibaca pada pagi hari. Kita mulakan hidup kita dengan Al-Quran. Wal asal. Dan juga nanti pada petang. Pada malam lah. Lepas asar tu kita dah mula dah. Wirid petang kita. Tak boleh lepas asar, lepas maghrib, tak boleh lepas maghrib, lepas isyak. Yang penting wirid itu diteruskan. Dua waktu ini kita jaga. Pagi dan petang dengan zikrullah. Zikrullah. Ya Allah. Kita akan terasa bahagia. Andai kata hati kita ini, kita beri dia makan dengan zikrullah. Kita akan terasa bahagia. Wajah akan terasa tidak ketak. Bila hati kita ini aman dan nyaman dengan zikrullah. Duduklah sebentar di atas kerusi lepas subuh. Jangan tarikkan selimut. Nanti pinggan-pinggan mangkuk dekat dapur tu, sudit-sudit, tiup-tiup tu, nanti. Selesaikan wirid kita dulu. Wirid kita. Tapi kalau suami dah nak pergi kerja, anak-anak dah nak pergi kerja, tak apalah. Pergilah kita goreng mihun tu. Tapi dalam goreng mihun tu, mulut kita tetap bersih. Jangan membebel. Berzikir kepada Allah. Sebab kita nak jaga disiplin kita kerana kita nak atur hidup kita ikut sunnah. Sunnahnya pagi ada zikirnya, petang malam ada zikirnya. Jangan ditinggal. Zikir ini jangan ditinggal walau sehari. Bila ditinggal sehari dia jadi nak 2 hari. Bila tinggal 2 hari dia jadi nak 3 hari. Jadi lepas tu kita dah rasa macam lebih seronok pula tak berzikir. Buat juga. Walaupun sibuk, walaupun orang kata apa jadi, zikir juga. Sebab kita nak jaga sunnah Nabi, arahan Quran, zikir ini bila? Wudu wal asal, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Allah kata apa? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Zikir itu pada pagi dan wala takun minal ghafilin,
Dan janganlah engkau termasuk di kalangan orang-orang yang jangan. Meninggalkan zikir walaupun sehari sudah jadi orang lalai. Sebab kita, di pikiran kita sama ada malaikat ataupun syaitan. Bila kita tinggalkan zikir, pikiran kita sudah tidak dipandu oleh malaikat, dipandu oleh syaitan. Sebab itu jangan tinggal. Tasbih di tangan. Gentil tasbih. Subhanallah, subhanallah. Jangan kita fikir bahawa dengan sebutan itu tak ada apa-apa. Dah. Setiap zikir itu ada cahaya yang berbekas di hati kita. Yakin. Setiap zikir yang kita sebut ada cahaya berbekas di hati kita. Zikirlah. Ya, insyaAllah. Jadi kalau tuan-puan setuju, mungkin kita boleh buat majlis zikir bersama. Tapi kita buat seminggu sekali lah. Contohnya hari Ahad katakan. Ya, lepas subuh tu kita semua online, kita pakat baca maksurat. Maksurat ni ada maksurat kubra, ada maksurat sughra. Maksurat kubra tu dia panjang sikit, dia maksuratnya besar. Baca berjemaah insya-Allah. Ramai-ramai hari Ahad. Boleh? Saya boleh tunggu insya-Allah. Ada pun maksurat sughra, kita baca hari Sabtu sampai hari Sabtu depannya. Sabtu ke Sabtu baca maksurat kecil. Hari Ahad kita baca ramai-ramai, baca maksurat kubra dan kita khatamkan. Lepas khatam tu, kita syukur pada Allah, belanja anak-anak, belanja keluarga. Kerana syukur kita dapat khatam wirid maksurat mingguan. Kalau naklah, nanti boleh bincang dengan Puan Liza macam mana. Dengan kakak-kakak yang lain tu. Ya, kerana di peringkat permulaan ni kalau nak buat seorang-seorang, syaitan tu ramai, kita seorang memang kalah. Tapi kalau kita ramai-ramai juga, kita keroyokkan syaitan tu. Ya, bila dah ramai-ramai, duduk depan telefon tu dah pegang maksurat, yalah, insya-Allah syaitan tak ganggu kita. Ya, jadi kalau hari ni tuan-tuan berkesempatan, pergi carilah zikir maksurat. Banyak dekat kedai-kedai. Ya. Ada maksurat kecil, maksurat besar, maksurat sughra dan maksurat kubra. Itu cadanganlah. Ya. Baik. Mari kita lihat hadis Nabi SAW berkaitan dengan zikrullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Hadis ini hebat. Mari kita dengar. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Nabi SAW telah bersabda. Apa sabda Nabi? Ada dua kalimah yang ringan di lidah. Apa makna ringan di lidah? Mudah disebut. Ada dua kalimah yang Nabi kata ringan di lidah. Artinya dia mudah diucapkan, mudah disebut. Tetapi, ya, sakilatani fil mizan. Ya, dia mudah disebut, tetapi berat dalam timbangan. Mudah disebut, tapi pahalanya nanti cukup berat di akhirat. Pahalanya cukup banyak di akhirat. Dua kalimah ini. Apa dia? Serta disukai oleh zat yang maha pemurah. Dan dua kalimah ini Allah sangat suka kalau kita sebut. Senang disebut. Ya. Kalimatani khafifatani al lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Dia kalimah yang senang disebut, berat pahalanya, tetapi dia disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ini dua saja. Dua kalimah ni kalimah yang mudah disebut pada lidah,
berat timbangan pahalanya dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa dia? Subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah dengan memuji kepadanya. Maha suci Allah dan segala puji itu untuknya. Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Maha suci Allah yang maha agung. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 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 Cuba ibu-ibu, bapa-bapa amalkan selepas solat. Selepas kita solat zuhur, kita wiridlah macam biasa. Ya. Lepas wirid macam biasa tu kita sembahyang ba'diyah. Lepas ba'diyah tu jangan dilipatkan jika sembahyang tu dulu. Lepas solat ba'diyah tu jangan dibuka telekung tu dulu. Ambil tasbih. Zikir 100 kali subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tuan-tuan tahu tak? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ni berapa minit kalau kita sebut? Kalau kita guna tasbih 100 kali. Berapa minit? 5 minit ke 7 minit saja. Subhanallah, tak payah lagu-lagu lah, tak payah lagu-lagu. Ya, kita buat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mulut sebut, hati mentafsirkan. Maha suci Allah dengan segala puji untuknya. Maha suci Allah yang maha agung. Maha suci Allah dengan segala puji untuknya. Maha suci Allah, Tuhan yang maha agung. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lepas solat sunat 100 kali 5 waktu. Satu hari kita dapat 500. Masya Allah. Bayangkan kalau setiap hari subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ni kita pasakkan ke dalam hati kita. Hari-hari kita pasak. Lama-lama hati ini akan jadi putih bersih. Hati ini akan jadi putih bersih. Ya. Tasbih dah ada kat rumah ke belum? Kalau belum, belilah. Tapi pasti di rumah puan-puan ni ada banyak tasbihnya kan? Sekali balik umrah 10 tasbih. Jadi gunakan tasbih-tasbih. Lepas solat fardu, wirid semayang fardu. Tak apa. Lepas tu, semayang sunat ba'diyah. Lepas sunat ba'diyah, jangan buka telekung, jangan lipat kain, jangan lipat tikar sejadah, ambil tasbih, terus tutup mata. Ketika itu syaitan akan datang menyerang hati kita. Syaitan akan datang menyerang fikiran kita. Bangun, kata dia. Pedulikan syaitan. Kita teruskan, yakin tuan-tuan. Selepas 3 hari tuan-tuan buat, tuan-tuan akan rasa lazat. Satu kelazatan keluar daripada hati kita. Rasa lazat, rasa sedap. Rasa seronok. Sebab apa? Sebab hati kita sudah dapat makanan. Di waktu yang sama, kita telah menyebut 2 kalimah yang sangat disukai oleh Allah. Yang ringan, yang mudah disebut, yang berat timbangan pahalanya, yang sangat disukai oleh Allah. Ya, lagi sekali kita baca hadis ini. Nabi kata apa? Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Subhanallah wa bihamdi